Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadiran Allah. Salawat dan salam wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam siri sambungan, yakni siri ke-23 dalam tajuk pemantapan dalam memahami apa yang dikatakan lahan ataupun kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Yang mana pada siri ke-22 yang lalu kita masih lagi berada di muka surat 10 pecahan H, ya. Di dalam huraian yang lalu diterangkan bahawa adapun lahan ataupun kesalahan, cacatan yang tersembunyi itu termasuklah apa yang dikatakan takrir, mengulangi, ya, ataupun tikrarir ra'at, mengulang huruf ra, dan tatnin. Ini istilah-istilah, ya, yang sewajarnya diambil berat, diambil tahu dari segi larangannya. Dia memperanakkan nun dan juga huruf-huruf selain qalqalah. Kalau dibunyikan mirip pada qalqalah, bukan huruf yang 5, maka dinamakan tatnin. Itu juga satu kesalahan, termasuk juga menebalkan lam, ya, dan melebihkan dengung, melamakan dengung. Ini di antara yang dikategorikan sebagai lahan khafi. Dan hari ini kita, pada siri kali ini juga kita menyambung, ya, pecahan H ini, muka surat 10 baris yang kelima. Dikatakan di sana, wadzalika ghairu mukhillil ma'na. Wadzalika ghairu mukhillil ma'na, ya. Wala muqassirun bil lafzi wa innama al khalal ad-dakhilu ala al-lafzi fasadu rawnaqihi wa husnihi wa tilawatihi min haitsu annahu jar majruratihi wal luthghati sampai situ. Dikatakan dan demikian itu tidak merosakkan makna dan tidak mengurangkan sebutan atau lafaz, dan tidak mengurangkan lafaz atau sebutan. Nak ceritakan kalau dilakukan
kesalahan-kesalahan seperti tatnin, iqrarul ra'at. Dia kata demikian tu tidak merosakkan makna. Ya, tidak merosakkan makna, itu pun tak boleh. Sebab dalam membaca Al-Quran ni bukan setakat diambil kira merosakkan makna, tapi kalau tidak merosakkan makna tetapi mencacatkan sebutan pun dikira satu bentuk lahan, satu bentuk kesalahan walaupun khafi. Akan tetapi dia kata wa innama al-khalal ad-dakhil 'ala al-lafzi, akan tetapi kecacatan yang masuk ke atas lafaz, sebutan, cacat pada sebutan. Fasadu rawdaqihi, kalau buat benda-benda yang macam ni, kesalahan yang berlaku kepada sebutan, cacat pada sebutan. Pasal apa dia salah? Sebab dia merosakkan rawdaqihi, merosakkan kehalusan, merosakkan kehalusannya. Kalam Allah tu halus, seni. Jadi rosakkan seni dia, halus dia, bacaan Quran tu pun tidak boleh. Tak boleh. Sebab tu dalam satu riwayat lain Nabi kata, atau kama qala, Al-Quran ni kamu kena baca dia dengan istilah bitafkhim, dengan keadaan tebal. Tebal itu bukan makna kasar. Tebal itu makna sesuai dengan kalau kau lelaki baca sebagai seorang lelaki, yang teguh bacaan dia, tidak bunyi lembek begitu. Itu namanya seni. Seni jadi kalau rosak seni dia ni, kehalusan dia pun tak boleh. Seni dengan irama, kata orang. Kalau orang seni, dia kata seni dan irama tak boleh dipisahkan. Begitulah Sebab itu nak baca Al-Quran, dia kena orang yang ada sedikit sebanyak selok belok seni membaca. Sebab itu adanya ujian membaca Al-Quran, ujian tilawatil Quran. Dulu kata musabaqah tilawatil Quran, kerana ada seni bacaan dia, dan kesenian yang tinggi akan mendapat pemarkahan penilaian yang terbaik bagi seseorang pembaca. Kita tengok sekarang ni pun ramai orang cuba nak baca Quran, terutama zaman kempen pilihan raya. Bagus juga kita tengok satu segi. Habis orang politik nak baca Quran belaka, walaupun ayat-ayat tertentu. Orang politik macam Al-Hafiz dia baca Quran, tapi anda dengar rosak juga. Jangan nak baca Quran musim kempen pilihan raya. Ada yang tak berani baca Quran, dia baca terjemah. Tapi nak ceritanya dia pun nak raikan juga rupanya baca Quran. Itulah cerita Ada masa-masa Quran ni berguna juga nak cerita ni. Padahal dia ni memang berguna senantiasa. Tapi bila dia tak ada seni membaca, kita dengar baca tu bunyi tegang, keras macam. Sebab apa? Sebab tak belajar, tiba-tiba nak baca. Itu pun belajar juga tu. Nak sebut tu tak tahu berapa minggu tu. Hafal surah Al-Ma'idah lah, itulah. Baik. Yang maklumkan. Jadi nak ceritakan kalau rosak pada sebutan sebutan dia tu dari segi raunaqihi, dari segi halus dia, kehalusan dia, wa husnihi, dan kecantikan dia. Rosak dari segi halus satu, dari segi kecantikan dia. Quran ni cantik bacaan dia. Sebab itu ada tarannum, ada nazam, ada lagu-lagu tertentu untuk suasana ayat itu. Kalau ayat tu khabar tentang berita, tentang cerita macam mana, seni nak dibawa. Kalau ayat tu tentang doa macam mana, kalau ayat tu tentang neraka macam mana, kalau ayat tu tentang amaran macam mana. Ini termasuk dalam halus, cantik, wa husnihi, dan kecantikan, wa tilawatihi,
wa tilawatihi, dan juga keelokannya. Keelokannya, elok baca Quran ni kita nampak elok lah. Istilah-istilah ni semua istilah-istilah yang menunjukkan keindahan Al-Quran itu sendiri, ya. Min haitsu annahu jarun majruratihi, keelokan dari segi ianya berada pada tempat, ya, aliran arratihi wal luthghati, aliran yang tidak sepatutnya. Kal qismi tsani, berada aliran yang tidak sepatutnya ianya berada seperti bahagian kedua, ya, minal lahnil jali, daripada lahan yang nyata. Dalam perbincangan lahan jali dulu, ya, ada juga mirip kesalahan macam ini, iaitu pecahan yang kedua daripada lahan jali. Nak ceritanya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lahan ini terlampau banyak pecahan dia. Ada yang kata lahan khafi ini berstatus makruh pada setengah pendapat, dan pada majoriti pendapat tetap mengatakan haram. Dia mana ada pendapat kata makruh, ada pendapat tetap mengatakan haram. Oleh kerana ada perbezaan tu, kadang-kadang dalam memberikan contoh itu dia macam serupa walaupun hukumnya tak sama. Itu maksud dia. Dia kata dari seperti bahagian kedua daripada lahan jali. Sebab apa? Li'adami ikhlaliha bil ma'na, kerana tidak merosakkan makna. Mana ada pendapat kata kalau tak rosak makna, maka dia jatuh lahan juga, tapi pecahan kedua daripada lahan jali dia kata. Tapi orang kita yang ni yang banyak pegangnya, seolah-olah kalau tidak merosakkan makna tak apa. Kalau merosakkan makna baru tak boleh. Sebenarnya tak boleh berlaku, sebab dia termasuk dalam lahan, sama ada dia lahan jali ataupun dia lahan khafi. Itu maksud dia, ya. Ini kata dia li'adami ikhlaliha bil ma'na, kerana tidak merosakkan maknanya, ya. Wa hadha ad-darbu min al-ma'na, dan ini adalah pengertian yang dikehendaki, ya. Wa huwa al-khafiyyu, iaitu kesalahan yang tersembunyi. Kesalahan yang tersembunyi, maknanya kalau yang tidak merosakkan makna, dia masuk juga dalam perbincangan lahan khafi, dia kata. Itu kesesuaian dia. Tapi lahan juga ceritanya, tetap lahan, ya. La ya'rifu illa al-qari'ul mutqinu wad-dhabitu al-mujawwadu. Tengok, dalam bahasa Arab dia ada istilah-istilah maknanya lebih kurang, tapi dia menggunakan terms yang berbeza untuk menunjukkan taukid, pengukuhan, ya. Dia kata apa? Yang tidak diketahui. Lahan khafi ni yang boleh kenal orang tertentu, tapi bagi orang awam mungkin tidak dapat dikesan. Dia kata yang tidak diketahui illal qari'u, kecuali apanya qari'. Maknanya orang qari ini sebenarnya istilah untuk orang yang betul menguasai Al-Quran dengan baik. Dia bukan setakat peserta musabaqah, tapi agaknya peserta musabaqah ni yang terpilih, dan dia yang terpilih dia kira yang baik daripada yang tak berapa baik, maka disebutlah qari, ya. Tapi qari ini pengertian sebenar adalah istilah yang digunakan memang bagi mereka-mereka yang betul-betul baik, dan sampai boleh tulis kitab. Maka di ujungnya kalau dia bidang Quran, dia bubuh sana gelaran Al-Qari, gitu.
Pembaca Quran yang baik, yang macam mana? Al-mutqinu, yang mahir, yang teguh ilmunya. Al-mutqin ni maknanya dia ni pembaca yang baik lagi teguh ilmunya. Mutqin, makna teguh ilmu ni mahir dia, pakar dia. Wadhabitu, dhabit ni kita boleh kata golongan pakar jugalah. Yang menguasai, al-dhabit, dan yang pakar. Al-mujawwadu, yang menghalusi. Maknanya lahan khafi ni hanya boleh dikesan oleh mereka yang berstatus yang disebutkan tadi. Mereka yang qari, yang baik dari segi bacaan, yang mahir, al-mutqin, al-dhabit, yang golongan pakar, al-mujawwidu, yang menghalusi. Hanya 3-4 ciri-ciri pembaca Quran ini saja yang dapat mengesan kesalahan apabila seorang itu buat dan melakukan lahan yang khafi. Sebab itu tak heranlah bila benda-benda ni diterang oleh mereka yang ahli, maka ramai yang status awam ni terkejut. Macam tak pernah dengar. Tapi teruk lagi dia kata ramai ustaz-ustaz tak sebut pun. Nak sebut macam mana? Sebab yang nak sebut benda ni dia kena betul-betul yang pakar. Bukan boleh sekadar yang bersifat umum dari segi pengetahuan, tak boleh. Apa benda pun kita kena dengar. Kalau seorang tu dia berkepakaran, baru sedap kita dengar. Kalau kita membuat pemeriksaan doktor pun, pada adatnya orang kita ni dah, kalau dengan doktor pakar ni kita punya tumpuan tu lebih, sebab kita bayar lebih. Itulah harga yang semestinya dibayar. Jadi kita pun dengar keterangan dia pun, keyakinan kita pergi dari segi psikologi dia kuat kat situ. Jadi dalam bidang Quran pun begitu. Dia kena orang yang betul-betul ahli dalam bidang dia, bukan setakat berdasarkan paper qualification, bukan berdasarkan kelulusan di atas kertas semata-mata. Kelulusan di atas kertas walaupun di situ penguasaan, tetapi itu lebih menjurus kepada ujian dan peperiksaan untuk memperolehinya, bukan semesti penghayatan. Namun nak ceritakan orang-orang yang ada 4 ciri ni tadi, qari, mutqin, dhabit, mujawwad, alladhi akhadha min afwahil ummah wa laqina min alfazi afwahil ulama. Tengok apa diterangkan. Orang yang macam ni pasal apa? Penjelasan mereka, huraian mereka, penekanan mereka, penjurusan mereka ni diambil kira kerana apa? Sebab dia kata mereka ni tadi yang mengambil daripada mulut afwahil ummah, mereka ni mengambil daripada mulut ulama. Mereka ni mengambil daripada mulut-mulut ulama. Al-ummah ni juga diterjemah sebagai imam-imam. Imam-imam. Kata imam ni memang hebatlah. Kalau kita Imam Asy-Syafi'i, hebatlah tu. Imam Al-Ghazali, mana orang yang ada status imam ni hebat, dia hujjatul Islam. Kalau mereka ni dalam zaman hidup mereka sering dilihat mereka memakai serban hitam. Ni kekuatannya kat situ. Itu sebagai satu petanda. Jadi maknanya orang yang ada kepakaran ni tadi pasal apa? Sebab mereka mengambil bacaan daripada mulut imam-imam. Ini bukan makna status imam masjid atau imam khatib, bukan. Imam ni mana mereka yang hebat dari segi keilmuan di bidang mereka itu. Itu kata afwahil ummah, mengambil daripada mulut imam, imam-imam, dan juga yang disampaikan sebutan-sebutan ni tadi, lafaz-lafaz ni tadi, min alfazi afwahil ulama, daripada mulut
ulama, orang-orang yang alim. Ya. Kalau dalam kitab, di luar kitab dia ada bagi satu istilah, dia bagi al-allamah. Saya jumpa tu ya. Al-allamah maknanya yang sangat alim. Ya. Maknanya ambil daripada mulut imam, imam ni pula dia ambil daripada mulut ulama. Itu tali menali dipanggil apa ni, dari segi sanad dia. Ulama bagi pada imam, imam bagi pada ni. Ya, orang yang belajar Al-Quran, ya, sebab itulah mereka mempunyai kepakaran dan apa ni, kebolehan dari segi mengesal lahan khafi ataupun kesalahan yang tersembunyi. Ya. Alladhi yartadi tilawatahu wa yuthiqu bi'arabiyyatihim, yang diradai. Diradai ini yang direstui. Mereka-mereka yang dapat bacaan ini pula diradai. Kalau kita tengok sahabat, dia ada gelaran hujung kan, radhiyallahu an, yang diradai. Ya, yang diradai apa dia? Yartadiya tilawatahum, yang diradai, yang direstui, yang diakui. Ya, apa dia? Bacaan mereka. Tengok siapa ni ulama-ulama, imam-imam ni nak bagi kepada orang yang boleh dapat ilmu ni tadi, boleh kesan lahan khafi ni. Bacaan-bacaan mereka ni diambil dari ulama-ulama. Siapa? Yang ulama ni bacaan mereka diredai. Ya, wa yuthiqu bi arabiyyatihim, dan dipercayai dengan kefasihan. Wa yuthiqu bi arabiyyatihim, dipercayai dengan kefasihan, kelancaran bahasa Arabnya. Dia kata Quran, dia tak boleh lari lah daripada sebutan Arab. Lahjah Arabi itu, slang, bunyi ke Arab-Araban itu. Ya. Yang diiktiraf, macam tu. Dia radai mana? Diiktirafkan juga bacaan mereka ini. Ya, dipercayai dengan kefasihan dia, ataupun diperteguhkan dengan kearaban dia tu, bunyi kearaban. Tapi kalau kita dengar orang baca Quran ni, kalau dia ada bunyi kearaban ni, walaupun kita tak berapa tahu, tapi selera kita senang terima dan kita rasa selesa, rasa sedap dengar. Ya, macam ujian tilawah yang sedang berlangsung, ya tak? Kita dengar bacaan-bacaan ni, ada bacaan-bacaan yang mempunyai roh. Syaratnya kita pun belajar lah. Bukan takat kita main modal halu telinga, sedap tak sedap je. Nanti kan bias pada negeri pula. Tapi maknanya kita rasa sedap bila si fulan atau si fulanah ni baca Quran. Tak tahu nak kata macam mana, sebab Al-Quran ni mukjizat. Dia akan tali dengan roh kita yang mahu benda tu. Sebab apa? Sebab Quran ni makanan kerohanian, santapan rohani. Sesuai. Macam orang sakit, apa makanan dia yang sesuai. Orang yang normal, orang yang sihat, apa makanan sesuai. Quran sebagai makanan rohani. Rohani tak macam mana? Baca yang tepat, baca yang sedap, baca yang ada bunyi kearab-araban. Biluhunil Arab. Kita kena baca Quran dengan suara kearab-araban, dengan lahjah, dengan slang Arab, dengan lagu Arab. Itu diterangkan, ditegaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa'ata kull harfin haqqahu wa nazilahu manzilatihi. Dia kata yang memberikan, fa'a'ta kulla harfin, yang memberikan
Memberikan apa dia? Segala huruf-huruf, semua huruf maknanya haqqahu, akan haknya. Satu orang yang bacaannya baik, yang mempunyai ciri-ciri pembaca yang baik, bila dia baca Quran, segala huruf-huruf hijaiyah tu akan diberikan hak. Apa hak huruf ni? Itulah makhrajnya, tempat keluarnya betul. Apa hak huruf lagi? Itulah sifatnya. Ya, sifat-sifat huruf tu tepat. Ya, itu kata kull harfin haqqahu. Ya, memberikan segala tuntutan ataupun segala hak huruf-huruf, ataupun memberikan segala huruf-huruf akan haknya. Wa nazilahu manzilatihi. Ya, dan pada yang sepatutnya. Ya, dan pada yang sepatutnya, atau dan diperturunkannya di tempat, ya, turunnya, yakni huruf-huruf di tempat yang sesuai, letak huruf di tempat sesuai. Sebagaimana kita terangkan tadi, makhrajnya betul, sifatnya betul. Kalau bunyi sin akan berbunyi sin, kalau bunyi sa akan berbunyi sa, ya, kalau bunyi dhad akan berbunyi dhad. Nabi kata, ana afsahu man nataqa bid-dhad, atau kama qala, akulah sepasih-pasih manusia, ya, selancar-lancar manusia yang menyebut dengan huruf dhad. Maknanya kena ada satu usaha bersungguh-sungguh, ya, untuk menyebut huruf-huruf Al-Quran. Ya, itu nak ceritakan pada pecahan H ni, dia nak menerangkan kepada kita bagaimana Al-Quran tu mesti dibaca dengan penuh tuntutan-tuntutan kesenian yang sepatutnya. Ada seni membaca Al-Quran, dan mesti dipelajari daripada mereka-mereka yang betul-betul berstatus golongan yang menguasai, golongan pakar. Ya, barulah Al-Quran yang dipelajari, yang diambil bacaan itu, maknanya dapat dibaca, disebut dengan sebutan-sebutan yang baik. Sebab Nabi SAW pernah bersabda yang berbunyi, Iqra'ul Quran, bacalah kamu semua akan Al-Quran, kama unzil, sebagaimana dia diturunkan. Nabi kata kamu kena baca Quran macam mana dia diturunkan. Ya. Baik, kita teruskan pada pecahan berikutnya, pecahan H, I, ya, pecahan I. Dan kesemua ini kita masih dalam perbincangan di bawah tajuk besar lahan khafi. A sampai H tu maknanya masih lagi perbincangan, pendapat ulama-ulama Quran, ulama qiraat, ya, ulama bacaan ni tentang kedudukan lahan khafi dan tuntutan ni. Pecahan I pun begitu juga, kita tengok, ya. Apa dia kata sini? Wa huwa khata'un yatra'u 'ala al-kalimati fayakhillu bi sifati al-qira'ati 'ala an-nahwi al-mutalaqqi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata lahan khafi ini iaitu kesalahan yang berlaku, khata'un yadra'u, kesalahan, kecacatan yang berlaku, alal kalimati, pada perkataan. Kalimah ni perkataan, ya, word, pada perkataan. Fayakhillu, yang merosakkan. Perkataan tu bila dibaca akan merosakkan, bisifatil qiraati, akan merosakkan sifat bacaan. Sifat bacaan tu jadi rosak.
ala nahwil mutalaqqi, sebagaimana yang diterima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tuan-tuan, ini lagi halus. Mana Al-Quran ni kena baca macam mana yang Nabi terima. Macam tadilah hadis tadi. Tapi macam mana kita nak tahu yang bacaan tu sebagaimana yang Nabi terima, kalau kita tidak mengambil talaqi dan musyafahah. Kita hanya bertadarus, baca sambung menyambung. Ya, maknanya pasti semua ahli halaqah Al-Quran tu ada yang baca, ada yang tak baca ayat-ayat tertentu, sebab ia dibaca sistem tadarus mengikut giliran. Talaqi ni semua orang mesti membaca ayat yang sama. Paling tidak, sebagaimana sistem yang kita buat di sini, paling tidak tuan-tuan mengikut secara ramai-ramai. Dah pasti semua orang membaca dan mendengar daripada mulut guru sebutan yang satu. Sebutan yang satu. Masalahnya bila sebut tu dia jadi lebih daripada satu, bila disemak tu cerita lain. Itu barulah makna lengkapnya satu pusingan talaqi. Apabila dah terima pada guru, lepas tu kena bagikan pula bacaan tu depan guru, namanya tasmi'. Tapi kalau kita hanya mengikuti sistem tadarus, lepas tu kita claim itu talaqi, tak betul. Kita tak terima betul-betul dari mulut guru. Yang berlaku ialah tasmi'. Kita hanya menyimak bacaan antara kita. Kadang-kadang tak ada siapa pun nak tegur, hanya buat bulatan, halaqah, lepas tu sambung menyambung. Tak ada siapa nak tegur. Kalau tegur pun rasa-rasa siapa boleh tegur, tegur. Tapi yang pastinya ramai tak boleh kena tegur. Buat buka belaka. Akhirnya macam mana nak kata Quran tiba-tiba nak khatam malam 27 dan sebagainya? Mana boleh. Baik, itu takkan sempurna baca Quran kalau sekadar mengikut sistem tadarus, ya. Selagi maknanya ahli-ahli itu bukan ada ahli yang nak baca Quran sepanjang tahun, sepanjang masa. Sebab Quran ni bukan nak dibaca sepanjang Ramadan saja. Itu pun tidak sepanjang Ramadan. Bila dah khatam, tak ada orang nak baca Quran. Ya, sebab orang Melayu ni dia punya panasnya cepat, sejuknya pun cepat. Dia nak mula tu pun tak dandan, dia nak habis pun tak menyempat. Itu style orang Melayu. Sebab tu ada pepatah Melayu, dia kata hangat-hangat teh ayam. Memang hangat betul agaknya teh ayam. Jadi nak ceritakan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu kesalahan dalam bacaan Quran apabila dia merosakkan sifat bacaan sebagaimana yang diterima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahu akbar. Wasummiya khafiyun li khafaihi 'ala an-nasi duna khassatihim. Khassatihim. Nun tu tak ada, buang. Nun tunggal tak ada apa, silap. Khassatihim. Li'annahu mukhtassun bi ahkami tajwidi wal hukmu fi hadzal qism yakhtalif. Di garis tu, ya. Apa kata tuan kitab kita ni? Dan dia kata wasummiya, dan dinamakan khafiyun, apa ni, tersembunyi, kesalahan yang tersembunyi ni, li khafaihi, kerana ia tersembunyi. Kesalahan ni maknanya tak dapat dikesan
secara jelas, secara nyata, secara terang. Sebab itu benda sembunyi, benda yang tak nampak, benda yang tersorok. Tersorok ni maknanya bukan semua orang nampak. Kalau dalam surat khabar tu dulu dia ada apa? Mencari barang-barang tersembunyi. Bukan semua orang boleh cari tu. Ambil cermin mata, ya, cermin mata tingkat atas, tingkat bawah, cari tak jumpa barang-barang tersembunyi. Tapi bagi ke budak kecil, nampak ni toki dia kata nampak. Sebab memang budak tu mainan dia. Penyuruk-penyuruk ni mainan budak-budak. Dia nampak barang tersembunyi tu. Tikus dia kata, celah pokok tu dia kata. Nampak? Dia nak ceritakan benda yang tersembunyi ni benda yang bukan semua orang nampak. Hanya boleh dikesan, diketahui oleh mereka-mereka yang biasa dengannya, kalau pada adat umum. Tapi kalau secara khusus mereka yang berkepakaran, dia nak cerita ni, ya? Kerana ia sembunyi, apa dia, ala nasi, ke atas setiap orang. Ya? Benda ni tersembunyi kepada manusia awam, duna khassatihim, ya? Bukan tertentu, ya? Ke atas setiap orang yang bukan tertentu. Dia kata li'annahu mukhtassun, kerana ianya terkhusus. Maknanya kesalahan khafi ni, ya, dia hanya untuk orang-orang yang tertentu saja. Untuk orang awam memang tak boleh kesan. Itu sebab digunanya istilah an-nas, manusia biasalah, ya, manusia sejagat, manusia umum, memang tak dapat kesan. Dia ni untuk orang-orang yang tertentu sahaja, ya. Kerana ianya khusus. Apa dia? Bi ahkamit tajwid, dengan hukum tajwid, dengan hukum-hukum tajwid. Benda ni, lahan khafi ni boleh dikesan mereka yang betul-betul mendalami, yang faqih, yang betul-betul faham, yang mendalami hukum-hukum tajwid, ya. Wal hukmu fi hadzal qismi yakhtalifu, dan hukum pada bahagian ini adalah berbeza, ya. Bi ikhtilafi ahwalin nas, disebabkan berbezanya keadaan manusia. Jadi makna nak kesan lahan khafi ni, sebab itu kita akan dengar perbezaan-perbezaan pendapat. Bila melibatkan benda khusus, dia jatuh ada perbezaan-perbezaan pendapat. Perbezaan pendapat tu kerana apa? Sebab manusia ni tidak sama dia punya kemampuan dia. Hal keadaan ahwalin nas, keadaan manusia tu dia berbeza, biikhtilaf, berbeza. Berbeza macam mana? Min haithul qudrati alaihi au adamiha. Berbeza manusia ni dari segi al-qudrah, kemampuan. Orang Melayu pun dia pakai, dia kata kederat. Tak ada kederat. Tak ada kederat ni cakap Arab yang dah dimelayukan. Qudrah, ya, tidak ada dari segi kemampuan. Kemampuan manusia ni tak sama. Sebab itu A hurai lain, B hurai lain. A hurai nampak lebih kurang sebab mungkin dia mengaji tidak dalam. B hurai nampak syadid sangat, nampak teliti betul, nampak cerewet betul, very particular, sebab dia mengaji lebih. Jadi orang awam pula yang belajar daripada A, maka dia ambil pendapat yang lebih kurang je. Kalau dia mengaji dengan B pula, dia akan ambil pendapat yang betul-betul jitu, pendapat yang betul-betul teliti. Itu ceritanya. Maka lebih baiklah kita belajar banyak, supaya kita tidak mudah melantak, apabila kita menghurai fakta-fakta yang melibatkan hukum membaca Al-Quran ni, dari segi kemampuan, dia alaihi aw adamiha, kemampuan untuk menguasainya ataupun tidak. Sebab itu adanya ikhtilaf, perbezaan dari segi menerangkan hukum ni, sebab manusia tidak sama dari segi kemampuan menguasai. Ada yang mampu menguasai bidang ilmu ni, tajuk-tajuk tertentu, ada yang aw adamiha, ataupun dia ni tidak dapat menguasai, dia tak ada ilmu-ilmu bidang ni. Saya ambil contoh tentang lahjah. Lahjah ni,
lam hajim tamarbutah, lahjatun. Lahjah ni makna slang. Kalau kita kecek orang putih, dia bunyi orang putih. Kalau kecek Jawa, dia bunyi Jawa. Kecek Banjar, dia bunyi Banjar. Kecek Kotani, dia bunyi Kotani. Kecek Kelantan, dia bunyi Kelantan. Cakap Terengganu, dia bunyi Terengganu. Terengganu kita. Cakap Perak Tengah, dia bunyi betul Naga Borai. Kalau cakap Arab, dia bunyi Arab betul. Lahjah ni, ada orang tak tahu apa benda pun lahjah. Ada orang dia tahu sikit. Takkan sama dengan orang yang belajar lahjah dalam banyak aspek, dalam banyak sudut. Ada orang belajar juga, tapi tak ada pula kitab rujukan. Ada orang belajar siap dengan kitab rujukan. Walaupun kitab rujukan tu tidak akan menyumbang kalau dia tidak ambil praktikal bacaan. Sebab lahjah ni ilmu bunyi sebutan. You ada teori berapa tebal buku pun, selagi you tak boleh bunyikan benda tu, makna buku tu dia hanya jadi gajah putih je. Yang sebaiknya kitab rujukan tu ada, itu yang pasti. Ambil ilqa' dari sebutan dari mulut guru tu betul-betul, maka gabungkan. Kalau orang tanya ambil pada mana rujukan, reference ada kitab rujukannya yang ni. Dari sini ada orang dia hanya faham lahjah tu secara umum saja. Kalau orang belajar lahjah, dia ada lahjah huruf, dia ada lahjah baris, dia ada lahjah suara. Lahjah huruf lain, lahjah baris lain, lahjah suara lain. Ya, bila digabung pula lahjah suara dengan nagham, dengan tarannum, maka dia jadi lagi rumit. Ya, kecuali mereka yang berminat benda tu. Kata orang majadda wajada, siapa yang berusaha sungguh-sungguh dia akan dapat walaupun susah. Bila ada minat, ada kesungguhan, ada kemahuan, ada kemampuan, maka benda yang susah jadi senang, benda yang jauh jadi dekat. Begitulah tentang lahjah saja saya bagi. Dalam perjumpaan saya dulu dengan mereka-mereka yang menguasai ataupun dalam bidang Quran juga, ya, ramai yang maknanya tidak mengetahui lahjah tu. Walaupun dia boleh baca Quran dari segi tajwidnya, ramai menguasai tajwid, maka kurang menguasai fasahah. Kurang menguasai fasahah, lagi sedikit yang menguasai lahjah. Sebab itu makhraj nak tahu, sifat nak tahu, lahjah nak tahu, maka disitulah yang dikatakan hiasan Al-Quran. Tok Fergau kita almarhum Syekh Haji Ustaz Haji Ahmad Maksum Fergau, ya, memang dia mengambil lahjah Arab itu dari tuan-tuan guru dia, Syekh Mahmud Khalil Al-Fusari, Syekh Taha Al-Fashni, Syekh Mustafa Ismail, ya, dan Abdul Fattah Al-Syaksyai, macam-macam lagi guru dia. Itu memang dia ambil lahjah, lahjah Al-Quran. Saya juga pernah bertikam-tikam lidah, ya, dengan orang yang mengajar Quran ni. Apabila dia tidak memahami tentang lahjah, tapi tiba-tiba dia nak menyalahkan, maka saya terpaksa menegakkan amanah itu, ya. Lawan balik semata-mata nak pastikan apa yang kita terima dari tuan-tuan guru kita itu makna satu benda yang bukan salah. Kita kena lawan balik, walaupun dia balik dari Timur Tengah. Balik pada mana bagi anda tak penting. Bagaimana yang penting ilmu tu sendiri. Ilmu tu sendiri. Asalkan kita tidak takabur dengan ilmu. Kalau takabur dengan ilmu pun rosak juga. Ya, kita ikhlas dengan ilmu, kita amanah dengan ilmu, insya-Allah. Ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil satu lagi. Pecahan C. Wa qad 'arrafahu al-mutaakhirun. Dia lebih tepat al-mutaakhirun, bukan al-mutaakhirin, betul kan? Kha, ra, waw, nun. Gantikan ya tu dengan waw, itu lebih tepat.
typing errors ni, errata yang berlaku. Sebab ini fakta ini Syekh Azmi dan tuan-tuan datuk semua di-type semula. Di-type semula daripada kitab-kitab sebab tulisannya sama. Takkan dalam kitab tulisannya sama macam ni. Bila type semula faham-faham je lah. Dah lah dia tu Jawi, Arab pula. Dah lah Jawi, Arab, kecil pula. Kecil lah tu kan. Yang Rumi ni pun tekan salah. Patut 1K jadi 2K. 1K lain lah. Nama 1K pertunjukan 1K, dia lantak 2K. Pertunjukan, salah. Itu Rumi. Apa pula yang ni? Ya. Sebab untuk menerangkan jamak ni, kata ramai ni, plural ni, kadang-kadang dia guna ya nun, kadang-kadang dia guna waw nun. Itu ada kaedah dia. Kadang-kadang orang sebut 20 tu 20, kadang-kadang orang sebut 20 tu 20. Ada penggunaan dia. Bahasa Ami, bahasa Fusha ada kegunaan dia. Yang ini yang lebih tepat adalah al-mutaakhirun. وقد عرفه المتأخرون هو الخطأ الذي يتعلق بكمال إتقان النطق لا بتصحيحه فلا يدركه إلا أهل الفن الهذاق ويخفى على العامة. Ini dipetik daripada kitab Qawaidut Tajwid, muka surat 27 oleh Syekh Abdul Aziz Abdul Fattah Al-Qari. Tengok ada gerar Al-Qari, footnote dia tu, Al-Qari. Makna orang yang menulis kitab ni memang ahli Quran, bukan setakat ahli agama yang boleh berbahasa Arab, yang boleh menulis artikel Arab, tapi dia memang ahli Quran. Itu gelaran Al-Qari, itu gelaran dia. Ya, dia yang tulis kitab ni, apa ni, fakta ni. Maka dia kata di sini waqad arafahu al-mutaakhirun, dan telah mentakrifkan, mendefinisikan, ya, dan sesungguhnya telah mendefinisikan, dan sesungguhnya telah mentakrifkan, menjelaskan, menerangkan, ya, menghuraikan, mentakrifkannya. Mentakrifkannya ni maknanya lahan khafi itu al-mutaakhirun, oleh ulama-ulama terkini. Ulama terkini. Apa dia? Iaitu huwal khata'u, iaitu kesalahan, alladhi yata'allaqu, yang berkaitan, bikamali itqanin nutqi, kesalahan yang berkaitan dengan bikamali, dengan kesempurnaan, itqanin nutqi, kesempurnaan sebutan. Nak bagi sempurna sebut tu. Cerita-cerita apa ni lahan khafi ni, kalau boleh diatasi, ini cerita macam mana nak bagi sempurna sebut tu, ke arah kesempurnaan. Ini kata ulama-ulama terkini, al-mutaakhirun, ulama-ulama terkini, ulama kebelakangan ni. Setelah mereka merujuk kitab-kitab muktabar, kitab-kitab ulama terdahulu, ulama apa ni, mutaqaddimun ni, maka mereka membuat satu rumusan, satu khulasah, satu rumusan, satu kesimpulan, satu summing up, ya, nak ceritakan bahawa apa dia lahan khafi ni. Itulah kesalahan yang berkaitan dengan kesempurnaan sebutan. Tidak ma. Nampak? Al-mustaqim, tidak al-mustaqim. Mustaqim, tidak begitu. Bukan setakat nak qaf tu balik bawah, tapi nak bunyi tafkhim nisbinya macam mana. Bukan kata nipis, tapi tebalnya dikurangkan macam mana.
Kurangkan tebal dengan nipis tak sama. Teh kurang gula dengan teh tak ada gula tak sama. Ini cerita ulama-ulama yang kebelakangan ni, mereka membuat satu analisis, ya, daripada fakta-fakta yang begitu banyak. Lahan khafi ni nak dielakkan supaya sebutan kita ni bikamal, maknanya sempurna, dengan kesempurnaan, ya, sebutan. La bitashihihi, bukan betulnya, bukan masalah betul salah lahan khafi ni, dia kata. Tapi macam mana nak bagi cantik sebutan, bukan makna salah atau betul, tapi nak bagi cantik. Kalau pakai tudung tu, bukan setakat pakai tudung busana muslim aja, tapi cantik tu bukan makna cantik yang Nabi kata berpakaian tapi telanjang. Cantik tu menepati sunnah yang Nabi suruh. Kan nampak macam terbalik sikit uraian, tapi tidak, memang itu. Pakai tudung ni nak bagi sempurna, makna ikut garis panduan pakai tudung. Tidak jarang, tidak ketat, tidak menampakkan bentuk yang keterlaluan. Sekarang kalau kita tengok dalam TV pakai tudung macam pocong, pendek je. Orang sini tak ada lah. Lepas tu pakai baju ketat, tapi tudung tak dilabuhkan ke dada. Lepas tu dekat dada ni berbual labuci. Labuci ke labucong? Biasa ambil muncul apa benda ke? Itu manik-manik itu. Maka kerana ada manik tu, orang nampak habis bentuk dada dia. Pakai tudung apa benda, busana muslim apa benda macam ni. Orang tu orang ni bukan nak tengok kain tu sekadar mahal, beli kat butik mana-mana, bukan masalah itu. Tapi cantik itu makna ikut syariat. Jangan sekadar tutup, tapi kena Nabi kata berpakaian tapi telanjang. Ini yang ramai. Ini yang kita khawatir dan kita risau, ya. Takut-takut orang rasa yang itu yang betul. Jadi makna begitulah tentang nak menguasai lahan khafi ni, nak bagi elok sebutan. Bukan masalah betul salah sebut, tapi nak bagi elok sebutan. Kalau kita tamsil pada pakaian, nak bagi elok pakaian, bukan setakat ia sebagai satu fashion, ya. Fala yudrikuhu, dan maka tidak diketahuinya illa ahlul fanni, melainkan oleh yang pakar, al-hadzaqi, yang mahir, wa yakhfa 'ala al-'ammati, dan tersembunyi ke atas orang ramai. Orang pakar saja boleh kesan, orang mahir saja boleh kesan, orang awam tak boleh kesan benda-benda lahan khafi ni. Nak tahu benda tu sedap masakan dia, yang pakar merasa. Nak tahu cantik pakaian dia, pakar fashion. Contoh, inilah di antara huraian ulama tentang lahan khafi untuk siri kali ini. Wallahu a'lam. Kita akan sambung pada siri yang ke-24 nanti. Yang baik daripada Allah silakan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية.